empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. La 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 la, oh, oh. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Get me out of now, to where we started out. Oh, no. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita untuk sesi malam ini, kesinambungan khusus YouTube sebagai mekanisme pemasaran, anjuran daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Negeri Sarawak. Baik, saya Awang Adli sebagai trainer anda pada malam tu, insyaAllah lagi bersama anda untuk sesi kita untuk malam tu adalah modul yang seterusnya. Kita akan belajar macam ni nak setting OBS seperti yang kita orang langgar kena tok lah.
Betul. Sebenarnya pakai software OBS sebenarnya banyak manfaat untuk anda yang tahu cara pakai setting OBS tu. Setting OBS adalah program software yang free, yang free boleh kita ambil download untuk tujuan kita, pemasaran kita, sama ada kita orang nak pakai nak mula iklan kah, nak mula nak mula nyampun, kita nak mula live kah, live macam tu lah, macam kita tengah tangga tu live tu, live program kita tu. Okey. Kemudian selain daripada dua perkara ya kita nak mula iklan, selain daripada pemasaran lah, kita boleh manfaatkan lagi untuk tujuan yang lebih advance. Contohnya di luar, live streaming di luar, ataupun siapa yang mengikuti program ataupun ceramah kah, boleh pakai software OBS secara percuma. Memangnya secara percuma. Kemudian kita boleh tangga nyampun dalam websitenya, kita orang boleh tangga nyampun plugin yang disediakan oleh para programmers ya, semua semua yang free je. Semua boleh download saja dari website sedianya. Okey, sebelum kita sambung ke untuk tajuk malam tu, modul malam tu, kita sambung lagi kita pun yang ditinggal kita malam tadi adalah itu kandungan YouTube untuk malam tu lah. Modul kita malam tu kandungan YouTube, itu pun konten yang ada dalam YouTube. Kita boleh tangga juga dalam kebanyakan dalam kebanyakan YouTuber nak create something content dalam YouTube sudahnya, dalam video sudahnya, memang merah otak juga lah, memang merah otak juga. And then kita orang kena standby yang pun idea apa yang kita orang bakal kita orang create dalam video ya. Semua depends on kita orang pun kategori, seperti yang video-video saya cerita 2 hari lepas lah. Dari mula-mula kita intro dulu, memang ada saya cakap ada bagi tahu tentang kategori yang kita nak masukkan ke dalam YouTube channel kita orang. Mesti pandai ni lah, kita orang mesti pandai mula create channel lah. Sama juga, senang aja. Mungkin kita mesti pandai tangga balik video yang dah saya padah malam tadi. Kita boleh tangga balik macam ni caranya nak upload video, nak create account. Kadang-kadang yang dah ada account pun setidaknya perasan ada video yang terkandung dalam setidaknya pun channel yang dah melebihi nyampun watch time-nya ataupun nyampun subscribers-nya dah lebih dah. Subscriber dah lebih. Kita boleh nangga, kita boleh cek balik kita pun channel kita orang kita boleh cek balik kita pun channel, kita orang nangga berapa orang dah subscribers kita orang. Alright. Okey, jangan sit ni lah. Mungkin kita orang rasa lebih daripada 1000 ya. Jangan jangan lepaskan peluang lah. Apply lah jadi YouTubers untuk program monetization daripada YouTube. Kita bakal dibayar oleh YouTube dengan kandungan video itu orang yang melanggar terms ataupun syarat terma dan syarat daripada YouTube. Baik. Okay. Terima kasih kepada yang tengah melihat kita kenetok di Sara Academy. Malam tu kita sambungan balik khusus kita, khusus mekanisme YouTube sebagai YouTube mekanisme pemasaran kita yang dianjurkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Penambangan Usahawan Negeri Sarawak. Kita nak cari grant ataupun nak cari modal permulaan ataupun rolling, kita orang pun modal balik, kita orang boleh refer dengan Kementerian Negeri Sarawak tu. Kita orang perlu bayar balik, perlu kita orang nak bayar balik, tidaknya akan beri kita orang grant untuk kita orang mula bisnes, start bisnes. Tapi mau nangga jugalah bisnes apa kita orang mau yang nak polah ya. Okey, depends. Okey.
kita nak recap balik malam tadi, khusus malam tadi kita pun modul tentang software dan apps, editing video, cara upload video, description and text, dan setting monetize YouTube. Kita boleh nanggap balik video yang saya dah yang saya dah ajar malam tadi. Saya sebagai trainer anda. Okey. And then untuk malam tu kita akan masuk ke modul kandungan YouTube, iaitu konten. Baik. Seperti yang anda tahu, dalam konten yang anda kena ada dalam video kita orang, mestilah yang kita simul lah, nak sebarang-sebarang aja. Kita mau yang boleh kira orang madah crowd pula, macam nialah narik orang nak nanggap video kita. Macam ialah kita mau, tapi jangan ya gila, jangan yakin gila. Yang penting kita orang mesti ada sesuatu konten yang power, yang boleh beri manfaat pada orang lain. Contohnya social experience, macam ialah kita orang nak pergi ke, nak ngetes pergi ke eksperimen dengan orang lain, social eksperimen dengan orang lain yang tentang apa kaitan dengan something yang kita nak mula lah. Macam kita boleh cek konten yang ada dalam channel Isa Aisap. Kita boleh nangga dalam nyampun channelnya. Nya memang kebanyakannya memang nyampun kontennya adalah social experiment. Jadi banyak yang mulai eksperimen lah. Kadang-kadang yang mulai kuis, tapi memang offer duit lah. Dari sialah nyampun income yang datang. Nya banyak ngeluar modal juga. Jadi duit pun banyak masuk. Jadi jangan takutlah. Jangan takut untuk invest sikit. Invest mungkin kita masih dapat nak mula ni pun saya dah masalah. Okey. Saya ada masalah juga. Mungkin kita orang si perlu pakai duit juga sebenarnya, pakai handphone ya boleh ambil video and then upload dalam YouTube. Jadi kita orang kena ada asas untuk edit video lah. Seperti yang saya madah malam tadi lah, pakai apps ataupun software. Ada dua software ataupun apps yang kita orang kena pakai, iaitu yang Filmorago dan KineMaster. Dua yang mobile lah. Alright. Okey. Untuk asas dalam kandungan video. Okey, asas dalam kandungan video kita orang kena ada thumbnail. Thumbnail tu tujuannya orang benda tu sebenarnya macam ni madah adalah clickbait. Okey, bila kita orang kena create something thumbnail yang clickbait supaya orang ambil orang klik video kita orang. Bila orang klik video kita orang, sebenarnya saya ada apa dalam kandungannya. Okey. Okey, mungkin kita orang rasa saya ada apa dalam kandungannya. Okeylah. Mun ada rasa ada apa-apa dalam kandungannya, kita mula thumbnail yang marvelous. Contohnya kita boleh tangga channel Suib. Okey, channel Suib Sepatu. Bila kita orang tangga channel Suib Sepatu yang 60 lobo ya. Nyampun thumbnail memang kacak lah. Okey. And then kita boleh kita ambil yang lokal sekali. Yang lokal kita ada yang pernah menyertai khusus kita. Yang pernah menyertai khusus kita Juju Komeng. Kita boleh belajar dari sia. Nyampun macam ni caranya edit nyampun thumbnailnya. Macam ni caranya edit thumbnailnya. Alright. Kemudian software yang pakai untuk edit thumbnail kita boleh pakai, sama ada nak pakai handphone ke. Banyak apps dalam Play Store. Kita boleh nangga boleh carilah, ada pen PAINT pen creator something, banyaklah banyak software apps ataupun software yang boleh pola thumbnail ya. Ataupun kita orang mahir dalam Photoshop, Adobe Photoshop, kita orang boleh pakai Adobe Photoshop. Okey, mula create thumbnailnya ikut size 1280 kali 720. Okey, macam ni. Kemudian okey, thumbnail, bahagian thumbnail gambar ya mesti ada kaitan dengan video kita orang. Walaupun kita orang nak create
clickbait, tapi sebenarnya kita orang kena create something orang akan klik video kita orang yang kontroversi sikit lah. Bukan video kita orang kontroversi, tapi thumbnail aja, cukuplah thumbnail aja yang catchy, yang dapat yang rasa-rasa itu orang akan klik video itu orang. Okey, secara sengaja bilanya klik video kita orang, nya akan naikkan view. Bila naik view ada berjalan sikit lah nyampun time watch time nya. Jadi kita orang benda ya pun kena fikirkan juga macam ni cara nak naikkan watch hours itu orang ya. Sebab 4,000 jam ya, bukannya sikit. Okey, bukannya sikit 4,000 jam ya. Video kita orang kena ada, kita orang kena set strategi untuk naikkan watch hours ya. Okey, tetapan umum ikut jam ya. 4,000 jam, kita orang bayangkan 4,000 jam rupanya macam sekejap je 4,000 jam, tapi bila kita kita fikir balik satu hari baru dah 24 jam. Bayangkan 4,000 jam kita nak siapkan video semua kandungan dalam channel kita. Kita orang kena usahakan banyakkan video itu orang dalam channel kita orang. Ambil yang yalah saya madah tadi, yang bermanfaat supaya orang boleh share. Once orang dah boleh share, maksudnya makin panjang lah kita orang pun video, makin lama lah orang nangga. Ada jenis orang nangganya nangga sekejap aja. Ada jenis nangga memang dari awal sampai habis lah. Ada bilanya nangga dari awal sampai habis, maksudnya video kita orang yang panjang, contohnya 10 minit kah, 15 minit kah. Bayangkan mun ada 10,000 orang nangga dalam Malaysia tu lah, ataupun negeri kita ajak 10,000 yang nangga dalam tempoh 15 minit ya, bagilah kita orang 10 minit bagi berapa? Bagi 10,000 orang nangga, berapa kita orang dapat di sia. Okey, nah macam ni caranya. Tapi bila kita orang ambil video sikit gila dalam YouTube, sikit kayak pendek-pendek aja, kurang daripada 3 minit, lambatlah kita orang nak capaikan sampai 4,000 jam ya. Make sure video kita orang bola 3 jam ke atas. 3 jam ke atas, 3 minit ke atas. Okey Sazul, 3 minit ke atas. Mun sakit 5 minit okey. Video tahun 5 minit, tapi biar yang something yang konten yang power. Okey. Alright. Cara yang kedua adalah tajuk. Bila tajuk kita orang pun lost, si tahu apa nak ditulis tajuk ya. Jangan kata thumbnail, tajuk pun dah orang si minat nak nangga. Okey. Bila orang dah si minat nangga tajuk, bila orang dah si minat nangga thumbnail kita orang jai semia nak. Okey, direct kita madah jai. Okey. Tajuk si jok power, susah nak madah lah. Tapi mun biar thumbnail kita simple ataupun sedang-sedang orang madah, sedang-sedang nyampun thumbnail, tapi nyampun tajuk memang power, memang boleh narik orang masuk nangga kita pun video. Okey. Contohnya macam yang kita nangga malam tadi lah, restoran Aunty Ainis adalah sebenarnya adalah milik ibu kepada Angelina Jolie. Macam ni contohlah. Anzal apa nama Angelina Jolie lah. Macam ni lah kali namanya. Bukannya. Okey. Saya malam tu seperti biasa ditemani oleh rakan producer kita, iaitu Encik Hasnul, yang tukang edit, tukang kenakan kita pun ni tu, nekan kita pun slide tu supaya tak orang nangga macam ni, mengikut ikut seperti tajuk yang saya bandah lah. Alright. Okey, intronya adalah intro untuk ni thumbnail ya, semestinya dari mula. Thumbnail kita orangnya, intronya semestinya dari mula video ya. Boleh jadi tengah-tengah video kita orang ataupun di ujung video, supaya orang nangga video kita orang sampai habis. Apa yang nyuruh orang nangga video kita orang kena ketengahkan benda ya. Walaupun di hujung sekali, walaupun gak 5 saat. Okey, walaupun gak 5 saat. Sebenarnya contohnya kita mention nama selebriti lah, nama artis kah, kita akan mention nama orang yang nyuruh kita nyuruh orang nangga dalam video kita,
Tapi sebenarnya di ujung-ujung aja, berapa saat je, 3 saat je benda yang ada dalamnya, tapi orang nanggap video kita dari awal sampai habis. Bayangkan video kita selama 10 minit ataupun 15 minit. Okey, ya dah trik-trik ya, kita kena belajar, okey, kena belajar. Okey. Kemudian ya, description ya, seperti ada juga saya madah malam tadi. Description kita orang kena kena terangkan macam ni nyampun apa berkaitan video kita orang. Tu benda tu selain daripada tajuk. Tajuk video, description nyampun keterangan lah, apa tujuan kita orang video kita orang nanti dipolah apa, ataupun kita boleh list down gear kita orang pakai apa, baju ditaja oleh apa, macam yalah contoh aja. Okey, mun ada orang nak sponsor barang kita, sponsor nak iklankan produk untuk kita iklankan, di description lah kita terangkan setidaknya apa benda ya, sini nak ambil, sini nak kontak orang yang bertanggungjawab, macam ya, kontak number setidaknya di sia. Dia lah tujuan description nanti, jangan biarnya kosong aja. Sama juga dengan tags, TAGS. Saya ada tekankan, saya ada madah malam tadi, benda tu amat penting sekali. Once kita orang lepaskan benda tu, maka bila orang nak search kita orang pun video, saya dah nampak video kita orang si keluar, kena teks kita orang lupa, ataupun dalam nang kita orang nang saja nak upload video tanpa ada description. Jadi jangan komplain lah mun kita orang upload macam ya, sekap jarang aja, sekati aja nak ni ya, asalkan video upload. Pasal bila nak cari konten video kita orang si jumpa benda ya, kita orang skip. Jadi kita orang kena rimpun lah. Sikan lah saya nak remind kita orang setiap hari. Okay, benda yang memang kena wajib kita orang kena pola once kita orang upload video. Bila upload video kita orang kena engkah dalam description-nya. Kita orang pun apa kaitan dengan video ya, apa yang pun ialah selain daripada tajuk yang power. Tajuk dah power dah. Okay, tajuk dah power dah, tapi description kosong, teks kosong, thumbnail power kacak yang pun ya, nang dah clickbait dah. Orang bila-bila yang nak, tapi bila orang search dalam ni nang si nemu keluar, kena description kosong, kayak yang pun teks kosong. Banyak setting-setting yang kita orang setting mana dalam channel kita orang. Kita boleh nanggap balik video yang saya padah malam tadi. Okey, kita boleh nanggap balik video. Kemudian bila kita orang nanggap video ya, kena ikut je lah, jangan tinggalkan setting kita orang kosong aja. Jadi kita orang kena belajar benda ya, rasa-rasa. Jangan takut jangan takut nak posting nak ngetes kita setting apa benda yang nang si hilangnya YouTube sing ano. Okey, YouTube sing ano, mun apa-apa hal jadi refresh saja. Okey, saya ada benda yang lari setting dengan kita orang. Okey, alright. Okey, kat dalam kandungan ketengahkan identiti anda. Tapi mun kita orang dah rasa-rasa dah untuk permulaan lah, untuk beginners tu, mun kita orang rasa nak intro kita orang pun, ataupun intro channel kita orang, ataupun ada product placement, kita orang nak promote produk kita orang ataupun produk orang lain, kita ada diupah lah, dah diupah oleh orang lain untuk promote video dalam video kita orang. Jadi kita orang jangan lupa untuk ketengahkan identiti kita orang dengan ataupun yang owner produk kita orang. Jadi kita berkaitan dengan pemasaran lah, berkaitan dengan marketing atau marketing. Ada memang tu salah satu strategi yang kita nak bola. Alright. Jadi bila kita orang dah intro kita orang pun basic lah, sibol ni gila, sibol detail gila. Detail gila kita orang nak intro. Just basic aja lah, nak madah macam ni kan, nak ada produk ini ditajak oleh bla 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 bla. Alright. Okay, ditajak oleh sabun cap limo cap sabun kan. Okay, contoh aja produk bila orang nak promote barang dengan kita orang. Jangan kita orang lupa kan benda macam ya. Tapi bila kita orang dah lama, orang dah rasa-rasa kita orang dah kenal, dah ada dalam program monetization daripada YouTube. Jadi saya dah halah, saya dah masalah, kita orang boleh move on dengan next step. Bila move on dengan next step, jadi kita orang dah nampak dah professional sikit di sini. Jadi orang makin rami, makin kita orang pun klien makin rami.
Kita orang pun upah ya dah ni ada ni dapat 100 lagi. Momok naik sampai 500 ataupun 1000. Depend lah dengan konten kita orang. Kita orang pun kontennya macam ni, klien kita orang nangga rasa-rasa punya rasa puas hati dengan konten yang kita orang polah, no problem lah untuk kita orang nak charge lebih daripada 5,000 kah. Contohnya kita ambil channel Kokom lah. Okay, kita orang nangga channel Kokom, kita orang nangga nyampun product placement ya, ujung-ujung sekali. Tapi mula-mulanya banyak drama. Yang drama kadang-kadangnya ada drama sedih, ada drama humor, and then ujung-ujung sekali ada product placement. Faham sih? Okay, di sini sebenarnya ini adalah salah satu nyampun apa strategi marketingnya. Jadi saya difahamkan juga lah bila ada explain dalam rasanya dalam awal tahun tu adalah ni ada explain tentang orang yang queue nak masuk dalam nyampun iklan ya. Queue dalam nak masuk iklannya ada lebih dalam berpuluh orang lah nak masuk queue dalam iklannya. Tapi dalam setahun ya ni dapat masukkan 5 aja. Kadang-kadang masuk 3 aja, 3 company aja dapat masuk. Sebab ya kita orang nanggai ceritanya dalam video-video YouTube-nya benda yang sama aja. Produk yang sama aja dipromotnya, benda yang sama sebabnya nak habiskan kuota macam ni madah benda upah yang diupahkan oleh produk ya, nak habiskan kuota rega nyempunnya ya, rate sebenarnya yang nak habiskan rate ya, agak panjang lah. Jadi nak puaskan klien memang kena banyak molah marketing, memang strateginya. Jadi bila orang lain nak masuk kena tunggu queue dulu, tunggu habis kontrak yang pertama tu dulu. Habis kontrak pertama belum lagi masuk yang baru lagi, masuk lagi company lain, company yang dah tengah nunggu setidaknya lah. Masuk lagi tunggal, okey masuk, beri rate apa and then baru setidaknya promote balik ikutnya. Kita boleh nangga channel Kokom macam ni. Alright, dari belakang-belakangnya. Okey. Ke tengah, okey, yang selahkan personality macam saya pada tadi lah. Untuk permulaan tu, untuk beginners tu saya perlulah naik gila. Saya perlu robust gila kata orang Sarawak. Okey. Selahkan personality anda, mungkin kita orang rasa-rasa nak promote kita orang pun produk lah. And then sampaikan kandungan anda kepada bidang penonton, niche nyampun kita orang bidang-bidangnya siapa. Kemudian kita orang rasa-rasa promote PC, of course lah, memang kita orang kena promote bahagian teknologi. Kerana nak promote bahagian makanan, nak promote PC. Jadi kita orang bila nak promote makan, of course kita orang pun dalam bidang yang sama. Travel pun boleh. Makanan dengan travel pun ada memang berkaitan dua-dua ya. Okay. And then tajuk utamanya isi kandungan video, penutupnya. Okay, seperti yang saya ada madah meladi, tajuk utama nyampun video kita orang yang kita orang nak ketengahkan. Jadi kita orang kena mula something yang berkaitan dengan video, dengan video kita orang. Jadi bilanya lari daripada video lain, tajuk lain, kayak apa lagi lain. Thumbnail lain. Okey, lain lagi nyampun ceritanya dalam cerita ya. Okey, seperti yang saya nak promote, seperti yang saya nak padah malam. Sebagai contoh, kita pun dah ada sampel malam tu. Okey. Contoh marketing kita ada malam tu daripada siapa? Okey, kita kasih tahu jelah siapa. Okey, ada customer kita, ada klien terhantar. Okey, saya nak promote iklan, apa nama benda tu? Coconut shake. Masya-Allah, coconut shake rezeki kita malam tu. Okey, saya nak promote sikitlah cara-cara kita orang nak mula marketing. Okey. Apa kandungan dalam coconut shake tu? Seperti biasa ada bola shake daripada susu, and then yang istimewanya ada ais krim dengan ada chocolate rice sikit atasnya, chocolate rice lah. Okey.
Pasti ada apa tu? Cincau, betul. Cincau. Okey, cincau. Coconut shake cincau. Ice cream rasanya special loh. Okey, rasanya special. Macam special je coconut, biasanya coconut shake. Ya, memang plain aja. Okey. Sebenarnya saya beri contoh, alang-alang barang dah datang. Okey, mau makan dah datang. Jadi saya nak beri contoh marketing kita lah. Tapi itulah adalah apa mistake-nya di situ. Sebab saya ada logo apa semua logo daripada company ni, okey, logo daripada company ni yang saya dah di situ. Jadi saya nak siapa nak promote secara free, secara free lah malam tu. Nyampunnya tu, okey, untuk audience kita di live Facebook. Okey, terima kasih juga yang tengah menonton kita di Facebook Sara Academy malam tu. Bersama saya Awang Adli sebagai trainer anda untuk khusus YouTube sebagai mekanisme pemasaran yang dianjurkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Negeri Sarawak. Ya, saya Awang Adli. Jadi kita orang ada soalan, boleh kemukakan di ruangan komen Facebook kita pada malam tu. Okey, yang tengah menonton kita, okey, terima kasih. Boleh usulkan kita orang pun soalan, mau ada tanya soalan lah. Okay, kita akan belajar lagi untuk setting OBS kejap lagi. Okay, untuk malam tu dek. Okay, seterusnya Encik Asnol. Okay. Kita pergi ke slide seterusnya. Okay, kita kena ada pesanan kepada penonton. Okay, like dan subscribe, comment and share. Okey, benda tu kita orang boleh download nyampun video video intro. Ada saya macam ni ada promote malam tadi. Ada saya tunjuk cara malam tadi. Kita orang boleh cari dalam Google ataupun boleh download je dalam YouTube. Nyampun like, subscribe, comment and share video intro ya. Kita orang boleh download je dari YouTube. Jangan yang ada ni, jangan yang ada copyright, jangan yang ada logo, jangan ada yang something watermark. Ambil yang plain aja, yang kosong aja. Mungkin kita rasa pandai molah benda ya, okey, bismillah, polah aja. Kita orang ada modal, boleh kita orang beli aja nyampun intro dengan outro tu. Like, subscribe, comment and share. Okey, setiap awal video itu kita angkat benda ya. Kita orang rasa and then kita orang ada lagi something yang benda yang sama, kita angkat tengah-tengah video itu orang. And then jangan lupa ujung sekali tolong like, subscribe, and then komen. Mungkin kita orang rasa-rasanya tinggal komen and then share. Share tu adalah menaikkan kita orang pun viewers. Bila share orang nangga apa video yang di share daripada sini-sininya share lah, sama adanya share dalam WhatsApp kah ataupun dalam Facebook kah, orang akan secara automatiknya video kita orang akan ditangga orang lain. Kemudian kita tahu ni boleh viral. Okay? Bila konten kita orang betul diberi dengan audiens yang betul, boleh jadi viral. Sebab bloggers pun boleh tahan cari konten untuk sidaknya pun blog. Jadi salah satunya adalah video ataupun video-video dari YouTube. Contohnya kita orang pun ialah contoh pun YouTube video pun boleh jadi tidak nyampun ni ya, tidak nyampun konten. Okey, sama-sama memerlukan. Jadi make sure kita orang pun konten video kita orang kena konten yang power lah. Jangan si cayak dengan benar kata ya. Okey. Jadi kita orang nak yakin. Alright. Tekan butang loceng. Tekan butang loceng tu maksudnya notification. Jangan lupa apa tujuan benda ya. Tujuan notificationnya adalah once kita orang ada upload video baru, tidak subscribers kita orang akan dapat notification melalui email. Mun kita orang ada upload video baru, subscribers kita akan receive email daripada YouTube bahawa yang ada kita orang dah ada upload video baru. Jadi benda kerja nya akan menarik balik nya akan unggah balik subscribers kita orang untuk nangga video kita orang yang terbaru. Okey, benda tu adalah penting gila, penting sangat-sangat. Okay, jangan lupa benda ya. Suruh setidaknya get notification nya tekan loceng ya. Selalunya biasanya dekat subscribe sebelahnya ada loceng. Okey.
button subscribe, saya ada loceng sebelahnya. Kadang-kadang tekan subscribe aja, button loceng si tekan. Jadi bila kita orang ada upload video baru, setidaknya si dapat notification-nya. Right. Okey. Dalam video kita orang juga jangan lupa untuk pujuk penonton, untuk terus menonton dan berterima kasih kepada video anda. Okey, jangan lupa untuk pujuk setidaknya, tapi jangan desperate lah, pujuk aja, padah aja, tolong subscribe channel saya, and then tekan butang like, and then share, kemudian tekan loceng untuk dapatkan notifikasi seterusnya untuk video saya. Contohnya macam yalah, kita orang kena kreatif lah, apa nak madah, macam saya ada idea nak madah apa, okey, jadi kita orang kena fikirkan idea kita orang juga, idea kita orang pun juga. Okey, contohnya ada skrip list lah. Jika anda suka video ini, sila tekan butang subscribe, like dan share kepada rakan-rakan anda, dan jika anda mahu jadi orang pertama mengetahui video tersebut dari kami, sila tekan loceng notifikasi untuk semua video. Okey, bila once kita orang dah tekan, kita orang lah, bukan orang lain, kita orang dulu. Okey, bila kita orang tekan button subscribe ya, di tepinya ada button loceng, seperti saya padah tadi, once ada orang once owner channel ya upload video baru, kita orang dapat notification juga. Jadi kita orang kena buat benda yang sama. Okey, alright. Okey, Encik Hasnul, next slide. Okey, itu adalah bonus. Jadi untuk kita orang pun video kena ada logo ataupun kita orang pun watermark untuk kita orang pun channel, nama channel kita orang ada dalam video ya. Kemudian background music, lagu latar. Background music tu kena kena hati-hati, sebab kita bila orang tongkah background music, ada sistem daripada YouTube tu nya boleh detect kita orang pun video ada kontennya, ada video, ada music daripada copyright, music copyright music daripada owner music lah, owner pun lagu ya. Walaupun kita orang tengah molah video ataupun tengah rakaman molah recording video, tiba-tiba ada bunyi kereta lalu dengan lagu yang familiar, lagu yang copyright, pun kena juga. Okey, pun kena juga. Jadi kita orang kena hati-hati bahagiannya. Sebab ya bila kita nangga behind the scene, kadang-kadang benda yang fail, kena record lagi sekali, sebab benda macam tu lah. Nya nang buang masa. Patutnya benda ya dah settle awal-awal dah. Tapi bila kita mistake, kita lalai dengan benda macam tu, kita terlupa, macam tu lah jadinya. Okay, jadi kita kena mula kerja 2 kali dah. Sepatutnya dah settle lah benda ya. Tapi bila kena warning daripada nyasiakan ya, nyasi kita orang kena ban. Okay, kita orang kena ban, jangan bingung, jangan risau, kita orang kena ban. Tapi video yang kita orang pula yang kena delete. Bila once sudah kena delete, jadi usaha kita orang mula sebelum tu nang sia-sia lah. Okay, jadi kita kena hati-hati bila edit video, nak tambah lagu latar ataupun nak tambah background music ya, ambil yang non copyright pun, free music, boleh Google, boleh cari dalam YouTube pun boleh juga. Okay, music tanpa copyright, non copyright music boleh, akan keluar list memang banyak, yang pilih je apa yang sesuai. Okay, kemudian moto tagline kita orang kena ada dalam video juga. Setiap video kadang-kadang kita akan dengar benda yang sama disebut oleh pemilik channel ya. Okay, ada yang saya si ni lah si mahir gila lah bahagian tagline tu. Kadang-kadang dalam video nombor 1 ada tagline yang pun, nombor 2 tagline yang sama, nombor 3 tagline yang juga. Okay, benda ya kita orang kena ya nama strategi, and then kita orang kena ada pola dalam description ya, kita orang pun boleh tag hashtag kita orang pun ya tagline di dalamnya. Alright, once ada orang cari, tekan hashtag ya, automatically video kita orang akan naik juga. Okay, ya tujuannya. Jadi bila kita orang yalah benda disebut-sebut, bila kita orang dah famous kelak, benda yalah juga disebut oleh kita orang pun subscribers, peminat kita orang. Bila dah ada peminat, jangan lupa dengan saya lah yang ngajar itu orang, trainer itu orang, untuk
apa remind kita orang dengan benda macam ni. Alright. And then phrase sama juga macam ni tadi, macam motto, tagline, tapi ada phrase, ada apa nama tu, skrip yang kita orang rasa benda ya terlalu penting. Terlalu penting untuk diingkah dalam video. Setiap video, bukannya sikit video aja. Setiap video kita orang ada benda yang sama, benda apa kita phrase ya. Okey. Catchphrase kira catchy lah, something yang macam tagline tadi tapi nya berbeza daripada tagline. Right. Pakaian semasa rakaman. Jadi pakaian semasa rakaman kita orang depends dengan situasi. Mungkin kita orang dalam studio, kita orang nak pakai macam ni, pakai casual macam saya ke, okay, kita orang nak mula rakaman. And then bila kita orang rasa nak mula drama ke, kita orang anggaplah artis ataupun selebriti kita macam ni nyempun pemilihan baju, pakaian setidaknya, fashion setidaknya macam ni, memang kena dengan scene yang setidaknya lakonkan. Sikanlah dalam hutan nak pakai baju kot, sikan nak pakai baju kot dekat kebun okay, kena sesuaikan dengan situasi dan situasi semasa. Macam ni kita orang nak pakai macam ni situasi macam tu, contohnya mula drama perang ke, aksi ke, okey. Lainlah kita orang James Bond. Okey, pakai baju smart-smart saja hari-hari, okey. Pergerakan tangan, okey, sila pergerakan tangan tu lebih kepada body language Body language kita orang nak belajar juga benda kedaya. Jadi dah nama ilmu pun jadi kita orang nak belajar. Jadi mungkin kita rasa ada kawan-kawan yang mahir dalam body language, kita boleh belajar dengan setidaknya. Mungkin kita orang rasa nak susah nak cari orang yang pandai pasal body language tu, cari je dalam YouTube. Okay, cari je dalam YouTube, semua ada dalamnya. Okay, and then simbol tangan tu hati-hati. Okay, bagus. Okay, yang selebihnya kita orang pandai-pandai lah. Alright. Okay, next. Okey, unsur-unsur kandungan yang mendapat perhatian seperti yang saya badah tadi lah, memang hebat, luar biasa, keterlaluan, lucu, terlarang, something rahsia ataupun yang rahsia tu. Okey, kita dari dibah lah. Okey, rahsia, saya mendapat benda rahsia tu. Sebenarnya rahsia tu mendapat diingkah dekat ujung sekali. Ya, diingkah kat ujung sekali supaya benda ya akan narik balik kita orang pun subscribers untuk nangga balik video channel kita orang. Okay, something yang ada kesinambungan. And then benda terlarang, bukan benda terlarang lah, si juga nama dahnya terlarang, tapi kontroversi lah, something sibol nak terlebih hilak. Okay, sibol terlebih hilak, something yang kita orang rasa benda tu lagi dapat dikawal dalam masih ni lah, dalam terkawal lah benda ya. Okey, something lucu memang something humor memang digalakkan. Semua video kadang-kadang dalam YouTube ya, jarang juga lah nangga drama yang serius. Mesti ada drama yang diselit dengan humor, lucu. Okey, macam yang keterlaluan, macam yang terlarang tadi, benda keterlaluan tu pun boleh diingkah tapi jangan terlalu keterlaluan. Okey, sedang-sedang kita orang rasanya sampai limit, jadi kita nak stop. Yang rasa-rasa itu ada kaitan dengan isu perkauman ya, mendapat janganlah. Tapi bila kita menyentuh isu perkauman, mesti ada something message yang kita kena angkah dalam sekali. Okey, mesti ada something, ada message yang kita kena hantar. Biar benda yang sampai untuk jadi untuk audience orang. Okey, luar biasa. Okey, out of the box. Okey, bila kita mula something yang luar biasa, video kita orang boleh jadi viral. Bila video kita orang boleh jadi viral, and then yalah, start lah kita orang dah famous lah. Bila kita orang dah famous, jangan lupa lah dengan Sara Academy. Okay, bila kita orang dah famous, dah dapat income daripada YouTube, jadi kita orang kena pandai-pandai lah kontrol balik kita orang pun konten dalamnya. Seperti yang saya pada tadi lah, yang luar biasa, yang jangan keterlaluan, jangan keterlaluan, tapi ikutlah kita orang pun kreativiti macam ni. Kita orang nak rasakan video kita orang,
Okey. Yang nombor 1 adalah hebat. Okey, bukan nak madah bukan nak madah kita orang mula-mula terus jadi hebat sih. Dari first step tu lah. Dari langkah tu lah permulaan untuk orang jadi hebat. Mesti ada first stepnya. Mesti ada permulaannya. Jadi sebelum nak jadi famous lah, memang ada jalan lah, memang merangkak lah. Okey, sedangnya keluar terus berjalan, terus berlari, terus hebat sih. Yang ibu melahirkan itu pun dah yang dia hebat dah. Okey. Mak kita melahirkan kita, dia pun dah hebat, dia dah luar biasa. Okey. Right, memang kita kena cari konten yang out of the box lah. Si nama dah sama dengan orang lain si juga. Sebab social experiment bila kita nak mula dalam kategori ya, biar something yang hebat luar macam ni, lain daripada yang lain. Okey, apa kita nak nanya dengan orang ke macam ni, nak pandai baca Fatihah ke? Okey, something yang macam ni lah. Alright. Okey, next. Okey, tu dah saya ajar malam tadi muat naik video pertama. Saya dah ajar macam ni cara untuk muat naik video itu orang. Saya boleh nanggar balik dalam channel YouTube saya macam ni cara nak upload video. Ada boleh nanggar video malam tadi pun ada saya ngeso video upload video ke YouTube, dan ngengkah sekali descriptionnya, dalamnya teksnya. Okey, bila kita nanggar, okey, macam kita nanggar tu social media influencer, kita boleh nanggar lah. Kita orang rasa nak niru, siklah niru, ambil idea aja. Ambil idea aja daripada setidaknya adanya IG, adanya dari YouTube, adanya dari Facebook. Okey. Alright. Okey, YouTuber Malaysia. Okey, saya dah lama dah si update untuk benda tu. Okey, kita nak belajar ataupun tips-tips yang rasa-rasa kita orang nak naikkan kita orang pun kefahaman lebih lagi, boleh refer pada Bro Jeb Share tu. Nangga cari nyampun ya. Cari nyampun YouTube channel Bro Jeb Share yang ngajar sikit, memang detail. Seperti yang saya ngajar dengan kita orang lah. Sama juga, cuma nyatek lebih kepada dalam video kita orang boleh nangga ulang-ulang. Sikan saya nak ulang-ulang lagi apa daripada. Okey. And then kita seperti yang saya mention, Kokom yang itu dah berjuta dah nyampun subscriber. And then Syamil Sazli dah masuk ni dah masuk dalam filem dah. Akan mengeluarkan filmnya yang latest sekali hujung tahun ataupun awal tahun depan. Sebenarnya COVID-19 tu memang ada agak limit sikit yang pun pergerakan. Boleh layan yang pun video-video juga, kita boleh nangga ideanya macam ni walaupun dalam bahasa Kelantan. Ada juga lah, ni memang ada subtitle di bahaya. Sama juga dengan kita orang, bila kita nak upload video bahasa Sarawak, kita boleh je angkah nyampun subtitle. Memang kena banyak kerja benda ya. Okey, next. Okay, itu adalah Bro Jeb Share. Itu orang nangga nyampun ya kontennya. Okey, nyampun video-videonya macam syarat-syarat nak daftar Google AdSense, kenapa jumlah subscriber berkurangan. Jadi kita kena hati-hati. Kita orang pun nyampun subscriber ya. Apa terdapat dalam kandungan kita orang. Kadang-kadang bukannya semua cerah, langitnya cerah, langit sentiasa cerah. Ada aja hujannya. Kadang-kadang bila kita nangga subscriber kita naik, ada juga yang turun. Jadi kita orang kena keep it up lah dengan apa yang kita mula. Ada kita orang nangga channel lah. Okey, nyampun thumbnailnya. Okey, bila nangga nyampun thumbnailnya. Okey. Nya tu dalam channel tu nya lebih banyak Bro Jeb Share tu banyak kepada tutorial. Okey, and then kita orang nangga sebelahnya Bro Jeb sebelah ya. Ya adalah nyampun channel sebenar dalamnya ada ni lah. Nya ada movie dramanya dalamnya. Okey, nya si campurkan semua dalam Bro Jeb Share dengan Bro Jeb biasa, Bro Jeb TV. Nya si campur semua. Bro Jeb TV nya lebih kepada review. Saya seperti yang saya dah madah mula-mula kita pun khusus dulu
kita kena bagikan kita pun kategori. Jangan rojakkan macam ni aja. Mungkin kita orang nak rojak, kita orang kena pula kategori vlog. Vlog lah. Memang banyak kategori vlog dalam YouTube. Tapi bila kita orang nangga contohnya macam projek tu nak kita nangga nyampun konten ya dalam projek share tu memang banyak tutorial. And then dalam nyampun apa nama tu dalam channel projek ya kebanyakan drama dengan iklan-iklan macam product placement, orang nak iklankan produk dengan projek boleh. And then projek TV adalah product review. Okay, next Mr. Kokom. Okey, kita orang akan nyampun ya, nyampun apa nama konten ya lebih pada drama ataupun filem-filem. And then itu adalah salah satu apa namanya contoh video minta orang mula product placement di ujung sekali ataupun ada di dalam ada selit-selit juga di dalam nyampun video. And then boleh nangga ideanya. Tapi barang-barang yang dipakai setidaknya adalah memang berkualiti, memang high end lah, memang bukannya handphone lah. Okey, mungkin kita nak nangga handphone, pakai handphone kita boleh nangga channel Sugu Pavitra, hanya pakai handphone. Tapi nangga nyampun subscribers. Okey, nyampun kontennya boleh tahan, dahsyat. Okey, nyampun editingnya pun boleh tahan, husbandnya pandai mula. Sampai sanggup husbandnya nak loan telefon Tegal nak mula benda ya. Okey, sampai kan itu dah famous dah sikit Malaysia. PM pun kenal dengannya, beri hadiah dengannya apa macam-macam lah, tripod lah, macam apa nama lighting lah beri dengan sidanya. Okey, right, next. Channel Syahmi Sazli seperti yang saya badah tadi, nya dah mula productionnya dah tengah naik kena itu. Okey, nya dah naik sampai nangga nyampunnya channel lah dengan videonya bukannya main ribu-ribu aja, sampai berjuta dah. Berjuta dah nyampun viewersnya. Bayangkan berapa olehnya cashnya beli kereta Ria. Okay, right, next. Okay, dah di ujung alright. Untuk khusus kita untuk khusus YouTube kita dah pun berada di ujung khusus kita. Jadi pada yang tengah nangga kita ataupun yang dah follow kita untuk 3 hari tu, jadi boleh mun ada rasa-rasa nak tanya balik soalan, boleh je tanya balik soalan. Saya ada masalah. Okey, nak mun rasa malu-malu nak tanya soalan, boleh je WhatsApp. Okey, WhatsApp sini, WhatsApp mintalah dengan mintalah inbox lah dengan Sidak Sara Media, Sara Academy, apa WhatsApp. Mun tak just inbox sajalah, inbox Sara Academy untuk the next khusus YouTube. Ada je orang nanya, tapi biar kelak kita akan announce bila lagi the next khusus YouTube. Right. Jadi orang dah apa rasa-rasanya ada orang dah si sabar nak attend khusus YouTube tu secara apa bersemuka, tapi ialah tak oleh kerana saranan daripada kerajaan kita kena mula macam tu jugalah. Jadi tong benda macam tu pun okey, jangan kita boring aja. Okey, kena keep it up. Polah aja. Alright. Kita berehat sebentar, kemudian kita akan sambung balik untuk modul seterusnya, cara membuat live streaming menggunakan software OBS Studio. Teruskan bersama kami di Sara Academy untuk khusus YouTube sebagai mekanisme pemasaran. Anjuran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Antarabangsa Negeri Sarawak. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly.
and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. I hate all this overthinking. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks.
just irrelevant. Stars medicine. Stars medicine. You could still be what you want to, what you said you were when I met you. You've got a warm heart, you've got a beautiful brain, but it's disintegrating. From all the medicine, from all the medicine, from all the stars medicine. You could still be what you want to, what you said you were when I met you. You've got a warm heart, you've got a beautiful brain, but it's disintegrating.
Baik, alhamdulillah kita sambung lagi untuk sesi kita malam tu. Untuk modul yang terakhir kita untuk khusus buat marketing secara online tu, iaitu daripada YouTube, and then kita terus kepada OBS Studio. Alright. Okey, pada OBS Studio. Okey, apa yang kita orang nangga dalam tengah nangga live ni tu, jadi kita orang jangan keliru lah. Okay, jangan keliru dengan apa yang ditanggar itu orang. Ialah adalah salah satu contoh window capture yang kita kena mula. Kita kena belajar juga dalam untuk macam ni cara kita nak mula marketing dari YouTube. And then bila kita orang nanggak, okay, kita contohnya macam tu lah. Alright. Alright. Sekejap okay. Kita orang nanggak, okay, dah nanggak contoh tadi. Okay. Okay. Kita akan belajar macam ni cara mula benda macam tu. Jangan tahu bingung nanggak apa sebab contoh-contoh yang saya beri tadi. Bawa jatik kita orang akan benda scrolling di bawah tu, tengah scrolling tu. Okay, kita belajar sekali lepas tu. Okay, insya-Allah. Pertama sekali kita orang kena kita orang pun kena download nyampun nyampun software tu, OBS software. Okey, kita orang kena download OBS software. Jadi kita orang pergi ke Windows ataupun kita orang pergi ke OBS, kita orang pergi ke Google. Kita orang cari aja nyampun website dari OBS Studio. Ada download aja, pergi ke OBS Studio. Okay, download aja, pergi ke OBS Studio. And then kita nak pakai apa? Kita nak pakai Mac kah, kita nak pakai Windows kah, sama aja. Ini ada platformnya. Ini ada platformnya untuk kita orang download nyampun software. Alright. Okay, saya tengah setting juga. Saya sendiri pun tengah setting untuk anda tetap untuk tolong cepat anggal lah. Okay. Jadi tolong jangan bingung. Okay, alright. Jadi kita kena pergi ke www.obsproject.com ataupun just kita orang cari je dari Google, just type je OBS Studio. Dan kita mulai download dari sini. Terus pergi ke ni ada option je, Windows, Mac OS ataupun Linux. Kita orang ambil je untuk biasanya untuk memang normalnya biasa pakai Windows lah. Apa yang pakai MacBook kah, ambil yang installer Mac OS. Okay. Seperti yang saya pada tadi, bila selesai je bila once kita orang ni aja, kita orang pun dah download dia install, tekan je next, and then kita orang akan installationnya. Bilanya dah habis memang akan nanya, memang biasanya bila nya install software tu memang akan next. Tunggu je sampai habis. And then finish. Once finish, launch lah. Launch lah software tu. Okay. Bila dah launch OBS dia akan keluar Windows OBS ya. Okay. Okay. Itu yang saya beri sampel lah. Saya beri sampel untuk orang supaya orang dapat nangga Windows. Okay. Alright. Okay, ini akan jadi keluarkan jadikan contoh. Okay. Okey, untuk kita orang keluarkan diri kita orang untuk mula-mula bila kita orang ni bila kita orang
okey, bila kita orang nangga nyampun apa kosong aja, okey, kita just create apa okey, tu kita akan belajar juga kita apa ni macam ni nak angkat benda tu kelak. Alright, kita orang akan nangga nyampun bila kita orang nak create scene macam tu lah, contohnya create scene macam tu. Jadi just pergi ke ni ya. Okey, saya adjust sikit nyampun ni muka tu, pergi ke sebelah tu sikit. Okey, dapat dia tangga. Okey. Salah. Okey. Okey. Okey, alright. Bila kita orang nangga, kita nak create scene, kita orang just add je. Add je di bawah tu. Okey, tekan je button tu, add scene. Okey, tu dah scene keempat dah yang saya bolah lah. Okey, add scene, ni akan kosong jadi kosong macam tu. Okey. Maaf. Ni akan jadi kosong macam tu. Si macam yang kita orang nangga lah. Okey, macam tu ya, memang saya dah ni dah mula macam-macam lah. Okey, mungkin kita mula untuk scene pertama. Untuk scene pertama kita orang akan jadi kosong macam tu. Bila kita orang nak capture, sama ada kita orang nak capture pakai video ataupun kamera kah, ataupun kita orang nak capture pakai webcam kah, kita nak capture main game kah, boleh. Situ kita orang pergi ke ni tu, pergi ke apa source tu, source. Okey, source. Nombor 1 adalah scene, nombor 2 adalah source. Okey, kita orang akan sama ada nak sama ada tadilah nak window capture kah, pakai video capture device kah. Okey, untuk kamera lah, kebiasaannya adalah kamera. Okey. Okay, saya milih lah munnya dapat di ni capture situ. Right. Face rig. Okey, itu adalah software. Okey, contoh ajalah saya nak dah beri contoh aja. Ini sikit video kita tu. Canon. Okey, alright. Okey kan aja. Okey, ni akan capture video kita dari mun kita pakai ni lah. Okey, jadi kita dah dapat dah. Okey, tu adalah background seperti yang anda tangga. Itu adalah background dalam studio kita pakai apa nama dia? Pakai green screen. Okey, mun kita orang nangga macam kita orang nangga kini tu, situ. Orang nangga saya pun background tu si ada. Okey, si ada warna hijau. Jadi kita orang nangga di situ. Kita orang nangga ada background warna hijau, saya pakai green screen. Pasal saya ngajar kita orang macam ni nak buang warna hijau ya. Okey. First kali bila kita orang dah dapat capture Windows ke ataupun apa nama kamera kita orang. Okey, yang first kali kita orang nak sama ada kita orang boleh adjust lah nyampun size nya. Okey, adjust size nya ataupun kita orang nak fit to screen, just pergi ke transform and then pilih fit to screen. Okey, see? Okey. Bila kita orang dah dapat nangga, dah dapat apa yang penuh macam tu. Okey, kita orang boleh nak nak add text. Ada text di bawah. Okey, boleh. Tekan je add text tu, tulis je apa yang kita rasa nak tulis. Okey. Seperti yang kita tulis. Okey. Terus tetap okey. Ya, contoh ajalah. Okey. Kemudian kita orang scroll sikit di bawah, nak tukar colornya pun boleh situ. Just tukar aja colornya jadi warna merah kah. Okey. Kita orang pilih je warna apa kita orang rasa mau lah. Warna hijau, takut jangan warna hijau lah. Sebab mun kita angkat warna hijau si nampak lah. Alright. Just ambil je yang simple je. Ambil kita orang rasa nak belajar pakai ya lagi. Alright. Okey, mungkin kita orang rasa nak angkat balik ada background color di belakang ya. Okey, kita orang scroll di bawah tu, ambil yang background color
warna hitam, defaultnya warna hitam. Okey, itu adalah opacity-nya. Kita orang nak rasa nak tebalkan opacity-nya pun boleh 100% terus ataupun 50%, dia masih nampak. Okey, just 40% lah, dia masih nampak. Alright. Kemudian nak adjust font jangan besar gila, just ambil yang kecil sikit, situ dengan adjustnya. Alright. Okay, just situ je font, and then select font, kita orang tukar yang pun font apa kita orang nak pakai. Pasal apa, bold italic ke, okay, and then kita mula bold ke, boleh tebal lah, okay, and then yang pun size di situ. Okay, just tekan OK je. Okay, alright. Okay, okay, dah nampak dah. Dah nampak situ, yang pun apa wordingnya kita just ambil je. Okay, just ambil je. Okay, sini kita orang angkah tepi tu pun boleh. Jadi benda ya adalah tajuk kita pada hari tu. Okay, untuk malam tu. Alright. So macam ni kita orang nak nanggar tadi videonya pada bergerak-gerak. Okey. Okey, video tak mahu bergerak, kita orang copy tu lagi. Copy. Kita orang jarakkan sikit yang pun apa, tekan space saja. Okey, tekan paste lagi. Copy je and then paste. Okey. Kita akan nanggarnya jadi panjang. Okey, macam ni kita orang nak nanggarnya macam ni, mau nyuruhnya berjalan, bergerak. Kita orang just scrolling, okey. Just tekan filter. And then tekan scroll. Okay, saya ulang lagi. Dalam source tu kita orang pun apa, text ya, tekan filters, and then tekan tambah tu, and then scroll. Alright, tekan OK. And then kita orang akan angkat horizontal tu, okay, nya bergerak. Okay, sama ada kita orang nak belah ke belah kanan lah. Okay, terpulang. Okay, biasanya belah kanan lah. Okay, alright, nya dah bergerak dah. Okay, nya dah bergerak dah. Alright, nya dah bergerak guys. Okey. Okey, tu orang kan nya dah berjalan di situ. Alright, dah berjalan, dah mengangkat di bahaya. Okey, alright. Okey, dah faham untuk bahagian ya. Okey, Windows Capture Device ataupun video kita hendaklah di belakang sekali. Di belakang sekali maksudnya di bawah sekali. Okey, apa terjadi mun kita angkat video capture device di atas? Wording kita mesti nampak dah. Okey. Untuk nombor 1. Nombor 1 kita orang pun layer nombor 1. Layer nombor 2 di belakang. Okey, apa dia jadi bila layer di engkah atas, ini akan jadi ke depan. Alright, sama juga kita nak ambil apa benda-benda lain. Okey. Browser ke, internet browser lah. Contohnya Chrome ke, kita tengah nak share dengan orang. And then video source, kita nak mainkan apa, kita pun video di dalam kita pun tu dalam tengah mula live tu, contohnya kita nak mula review video kah, boleh tengah live mula review video teruskan mula siap. Okey, alright. Okey, macam ni nak hilangkan sampul background belakang ya. Okey, kita orang pergi klik je situ yang pun video capture device, and then tekan filters. Alright, situ audio si perlulah, kita nak ambil filter ya saja. Okey, dan angkat effects filters, tekan ya, tekan tambah, kita pergi ke chroma key, tekan OK, and then hilang. Okey, kalau angkat situ hilang dah ni. Saya pun chroma key belakangnya, pilih green. Depends dengan kita pun ya, kita pun background colornya, sama ada background warna biru ataupun kita pun background warna hijau. Biasanya memang warna hijau lah. Okey. Okey, kita boleh adjust itu sampai nampak ya lah, sampai terang lah. Okey, jangan jangan hilangnya. Okey, sedang-sedang je. Alright. Turun 400. Okey, alright. Okey, dah siap. Okey, dah gelap dah. Kita jadi once macam ni kita nak add yang pun backgroundnya, kita nak apa backgroundnya. Okey, just ambil je video capture kah ataupun apa, atau boleh just display kan media source. Okey, media source, ataupun kita boleh ambil image kah. Okey, ambil image. Right. Just scroll je lah, kita nak gambar apa kah. Okey, graphic design. Okey, bisa sikit. Okey, contoh lah. Okey, contoh adalah macam tu. Okey, alright. Bila kita orang anggap benda tu sebagai contoh je lah. Alright.
Okey, bila saya madah tadi, nombor 1 adalah layer depan sekali. Okey, layer depan sekali. Okey, layer depan sekali. Jadi bila layer tok nombor 1 tok di atas sekali, maksudnya depan sekali. Kita orang just keluar just turunkan aja, ini akan di belakang. Okey, dah dapat dah. Okey, right. Okey. Langgar video image yang besar gila, kita orang just ambil transform and then kita fit to screen. Okey, dah nampak dah. Okey. Alright, dah belajar. Okey. Okey, boleh senang je tu. Okey, minta orang tahu, just boleh refer balik video-video tu. Okey. Alright. Kemudian bila kita nak macam ni, kita nak tukar, kita nak nambah lagi sebenarnya. Kita nak nambah sikit lagi. Okey, sikit lagi kita pun tutorial adalah nak nambah scene. Nak nambah scene. Okey, tok nombor scene nombor 1. Okey, kita nambah lagi sikit. Okey, kita nambah lagi sikit untuk video lain. Okey, kita tambah aja lagi, tambah lagi sikit. Okey, contohnya macam saya dah mula lah. Saya dah mula situ untuk scene lain. Okey, saya tukar aja. Okey, scene lainnya saya tukar aja. Untuk scene-nya. Okey, sebagai contoh saya akan tukar kita pun scene macam tu. Okey, alright. Okey, faham? Okey, senang je ya. Tong si faham? Boleh inbox kami orang mun si faham. Kita boleh nangga balik video tu kelak. Okey. Alright, just tekan ya transition atas tu. Transition di situ. Okey, ada nangga transition. Transition tu adalah nyampun nyampun scene lah. Kita mau nangganya lebih smooth lagi, tahun naik je tu. Okey. Tahun naik je benda ya. Okey. Right. Tahun pilih scene ni kita orang yang mau ni ya. Mau tukar, right? Right. Okey, faham. Okey, toknya. Tok manual kita tukar secara manual. Okey, mundur dulu saya dah benda tu. Kena tak dah update baru, kita orang boleh tukar. Okey, faham. Alright. Okey. Mun kawasan angga dalam movie ataupun tengah live apa nama dia? Di TV nyampun smooth je, nyampun penukaran ni nya. Okey, faham. Okey, penukaran scene-nya very smooth. Okey. Alright. Okey, sekali lagi last sekali lagi. Okey, pertukaran yang pun ya memang very smooth. Okey, alright. Okey, sama juga bila kita orang nak benda scroll tadi, bila orang scroll scroll okey tangga tu Okey, benda apa nama saya tu, nama ni tu. Okey. Sama juga nyampun ni nyampun procedure tadi. Kita orang just add je nyampun ni ya. Okey, just add je nyampun apa namanya tu? Kita orang pun dalam source tu. Kita orang nak mula apa tadi? Media source. Kanlah media source ataupun display capture, game capture kah, kita orang tengah main game kah? Boleh. Tu salah satu platform untuk para gamers. Kita orang anggap gamers yang mula live di Facebook kebanyakannya pakai OBS Streamlabs. Okey, OBS Streamlabs. Bukan saja OBS Studio. OBS Studio lebih kepada memang komersial lah. Streamlabs tu khas pakai gamers. Pakai sedaknya main game. Sedak gamers pakai sedaknya main game. Alright. Okey. Alright. Tonangga. Okey. Okey, yang saya dah ajar tadi. Okey, tempunnya tu. Right. Dengan audio yang kita boleh setting juga. Okey. Right, senang je benda tu. OBS paling simple untuk kita orang nak belajar. Dari walaupun situ apa, kita orang just bila kita orang belajar dari basic pun, kita bila once dah tahu basicnya,
memang kita orang akan lagi memang explore lagi. Lebih lagi kita orang akan explore benda ya. Sampai kita orang rasa oh dah faham dah, macam tu padu hal, macam tu layernya, macam ni apa nyampun scene-nya kita orang capture. Alright. Okay. Okay. Baik, para penonton kita di Sarawak Academy, untuk malam tu adalah terakhirlah siri modul kita. Untuk saya lah, bukan untuk modul, bukan untuk apa nama tu khusus kita. Kita ada lagi untuk khusus YouTube tu ada lagi nyampun apa nama tu sharing session. Okey, saya nak madah siapa ada apa video saya pertama dulu saya madah ada tetamu yang kita akan jemput sekali untuk sharing session tu. Daknya adalah Shelly dengan Nomi. Kita boleh cari nyampun apa channel Shelly dengan Nomi tu di YouTube. Kita boleh nangga nyampun apa channelnya, ada apa bahasa Melayu, bahasa Iban, dengan dramanya, dengan pranknya. Okey, prank antara dua ialah hanya dua semua mula prank. Okey, bila kita orang nangga nyampun channelnya, nya akan share juga dengan kita orang macam ni, apa nyampun pengalaman dari dari saya dah belum ada monetize program sampai dah dapat nerima duit dah terima gaji daripada YouTube. Okay, setidaknya akan share dengan kita orang. Jadi kita orang kena stay dengan Sarawak Academy live untuk malam seterusnya dengannya dua. Jadi kita orang kena get notification daripada Sarawak Academy. Get notification lekat kita orang share tu get notification juga untuk setidaknya supaya bila once ada live daripada Sarawak Academy, okay, insyaAllah adalah ilmu yang bakal di share juga dengan kita orang. Jangan lepaskan peluang. Benda tu free je. Okay, free je sebenarnya PKP tu. Walaupun si PKP pun free juga. Walaupun memang kena ada SOP lah yang kita kena ikut juga. Okay, jangan lepaskan peluang yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Okay, siapa daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Negeri Sarawak nak dapatkan nyampun apa nama tu geran free. Boleh polah je cari je Sarawak State pun kementerian boleh minta je geran dengan setidaknya. Okey, seperti yang saya padah tadi, okey, bukan yang terakhir untuk sesi kita malam tu, tapi modul yang saya padah tu dan memang dah last lah. Saya ngajar OBS tadi sikit je. Okay, sikit saja. Yang selebihnya kita orang kena explore lebih lagi. Mau cerita mau agak mau pola depan sekali. Siapa tangga macam tu aja. Jadi kita orang kena pola benda yang kena explore, kena merasa derimpun. Kena mula derimpun juga depan PC ataupun komputer kita orang desktop. Okey, untuk malam tu sekian saja untuk malam tu daripada saya Awang Adli. Moga-moga kita akan berjumpa lagi untuk di lain hari dan waktu dalam kursus YouTube sebagai mekanisme pemasaran anjuran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Negeri Sarawak. Baik, sekian saja daripada saya Awang Adli. Stay safe anda semua. Jaga kita. Jangan langgar SOP yang dah ditetapkan oleh kerajaan. Jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.